Okay, nampak apa yang saya paparkan ni? Okay, so topik yang pertama kita lihat dari segi apa itu uniform scalar motion, and then kita ada term-term semalam, and then kita ada equation lah. Alright, so kalau kita proceed kepada soalan yang pertama okay, Earth is rotating about its axis. Alright, what is its angular speed in a radian per second? Okay, dia tanya tentang angular speed lah. Angular speed simbolnya adalah omega. Alright, simbolnya adalah omega. Okay, so kalau kita belajar semalam dari segi equation, okay, omega sama dengan apa? So omega adalah sama dengan omega ni angular speed lah ataupun angular velocity adalah sama dengan angular displacement theta divided by time lah. Alright. So bila kita kata Earth is rotating about its axis, so satu putaran lengkap. Okay, satu putaran lengkap adalah sama dengan 2 pi rad. Okay, satu putaran lengkap adalah sama dengan 2 pi radian. Okay, so kat sini kita lihat bahagi dengan masa. So masa ni maksudnya adalah masa dia melengkapkan satu putaran lengkap lah. Okay, so kalau bumi, okay, so kita lihat dari segi period dia lah. Okay, period bila Earth rotate about its axis, which is lengkap satu oscillation. Okay, lengkap satu rotation lah. Okay, so period kat sini maksudnya adalah sama dengan 24 jam lah. Okay, 24 jam. Kenapa pula saya tulis bahasa Melayu Okay, 24 hour. Okay, 24 hour. Alright. So, soalan ni dia nak unit dalam radian per second. So, kalau kita bahagi dekat sini masa kita 24 jam, awak kena change into second dahululah. Okay, awak kena change into second. Alright, kenapa 24 jam? Sebab kita tahulah bumi dia orbit dia punya axis lengkapnya satu hari lah 24 jam kan. Okay, so 24 jam tukar kepada saat sama dengan berapa ni? Macam mana nak tukar 24 jam ni kepada saat? Darab 60. Darab dengan 60 lagi? Darab dengan 60. Darab dengan 60. Okay, betul Sebab 1 jam sama dengan 60 minit. 1 minit 60 saat. Alright. Okay, so awak darab ni awak akan dapat 86,400 second. Okay, so gantikan masa dengan 86,400 ni lah. Okay, then kita tekanlah kalkulator. Kita dapatlah omega kita sama seperti jawapan. Alright, so kalau kita lihat ni, yang ni radian, yang ni second. So memang dapatlah unit radian per second. Okay. Boleh soalan yang pertama? Boleh. Boleh Okay. So next kita lihat kepada soalan yang kedua. Okay, a car travels around circular paths. Okay, radius dia 5 meter. So R 5 meter. And then dia bagi revolution per minute ni at the rate of 60 revolution per minute. Okay, revolution per minute ni unit untuk apa? Okay, ini actually adalah unit untuk omega. Okay, so kalau dapat lihat soalan, dia bagi tahu revolution per minute dan yang tu adalah omega lah, angular velocity. Alright, ataupun angular speed. Okay, alright. Tapi semalam saya bagi tahu, saya kata omega ni kena tukar kepada SI unit. Okay, revolution per minute bukan SI unit je. Okay, omega SI unit kita adalah radian per second. Okay, ni SI unit je. Alright, so kalau dia bagi revolution per minute, awak kena change into radian per second. Okay, that's why soalan pertama dia suruh kita change kepada radian per second lah. Okay, its angular speed. Okay, so kita tukar lah. Okay, omega sama dengan 60 revolution per minute. Okay, kalau waktu dia dari segi macam ni kan, 60 revolution per dengan minit lah. Okay, semalam saya dah bagi tahu dah dari segi dari segi conversion unit. Okay, satu revolution sama dengan 2 pi rad. Okay, satu revolution sama dengan 2 pi rad, which is juga equal to 360 darjah lah. Okay, dari segi conversionnya. Okay, so sekarang kita nak change the unit daripada 60 revolution pergi ke per minute kepada radian per second. So kita tahulah kita nak hapuskan revolution. So 1 revolution is equal to 2 pi rad. So dekat sini kita boleh cancel lah revolution dengan revolution. Alright, and then kita juga tahu 1 minit berapa saat. So kita nak pangkah minit ni,
So satu lagi kita letak ke atas lah. So 1 minute equal to 60 second. Okay. Alright. So minit-minit pun cancel. So dapat lihatlah kat sini unit kita adalah radian per second. Okay. Tinggal unit radian per second. Okay. So tekanlah kalkulator 60 darab dengan 2 pi bahagi dengan 60. Okay. Dapatlah unit kita omega 2 pi radian per second. Okay. Macam tu lah. Okay, ni kita kata cara panjang. Okay, ni cara panjang nak tukar unit tau. Okay, one by one, step by step. Okay, tapi kalau kata tak nak guna panjang-panjang ni, atau lah. Okay, omega sama dengan 60 revolution. So, awak tahu revolution sama dengan 2 pi rad. So, salin balik 60, darab dengan revolution 2 pi rad. So, tukar terus. 1 revolution, 2 pi radian. Okay, per minit. 1 minit berapa saat? 60 saat. So yang ni terus kita dapatlah lihat unit kita adalah dalam radian per saat. Okay, ni cara pendek lah nak tukar. Yang ni nak bagi nampak lah pangkah-pangkah semua ni kan. Tapi kalau dah biasa tukar unit tak ada masalah. Okay, kita tukar terus 60 salin balik. 1 revolution sama dengan 2 pi rad. Salin 2 pi rad bahagi dengan 1 minit 60 saat dan terus dapat jawapan. Okay, ni cara pendek lah. Alright, next. Okay, next. Dia suruh kita calculate a linear speed. Semalam saya dah bagi the equation. Okay, linear speed ataupun tangential velocity. Okay, which is V lah. Alright, V sama dengan apa? V equal to R omega. Alright. So R dah bagi daripada soalan 5 meter. Omega tadi awak dah kira dekat atas 2 pi. So 5 darab dengan 2 pi dapat 10 pi. So tekan calculator akan keluar 31.42 meter per second. Okay, gitulah. Okay, ni contoh penggunaan equation lah. Okay, penggunaan equation yang kita belajar semalam kan. Semalam kita belajar je equation dia semua. Hari ni kita nak apply. Alright, okay boleh? Boleh. Boleh? Okay, siapa yang tak siap lagi, tak buat lagi tu boleh terus salin lah. Kalau tak sempat salin tak apa, nanti screenshot kan. Nanti boleh buat lain lah. Okay, ataupun nanti saya akan bagilah recording ni. Cuma lambat sikit lah nak dapat recording ni daripada Google ni. Dia takes time sikit. Okay. So next, kita proceed kepada soalan nombor 3. An object undergoes circular motion with uniform angular speed of 100 RPM. So dia bagi lagi dah unit revolution per minute. Okay. So kalau nampak je RPM, revolution per minute benda yang sama lah. Okay. Itu adalah omega. Okay. So omega ni dia bagi 100 RPM. Okay, RPM bukan SI unit. So kena tukar kepada radian per second. Alright, tukar dahulu. So kalau kita tukar cara pendek 100 revolution, 1 revolution 2 pi rad. Okay, bahagi dengan minit, 1 minit 60 saat. Okay, terus dapat dalam unit radian per second. So dekat sini awak akan dapat omeganya adalah 10.47 radian per second. Okay, yang kita dah change unit lah. Okay, RPM ni tak nak, kita nak dalam unit radian per second. SI unit kita untuk omega adalah radian per second. Tak nak guna per minute ni. Tak nak guna revolution per minute. Okay, so baru kita pergi pada soalan. Tu je maklumat yang kita ada. Soalan tanya calculate the period lah. Okay, determine the period. Okay, so semalam saya bagi question. Period adalah sama dengan 2 pi over omega. Okay, semalam saya bagi question. Period sama dengan 2 pi over omega. So kita dah ada omega, kita dah change dah SI unit. Okay, so kita ganti je lah. Omeganya adalah 10.47. Kita tekan calculator, awak akan dapat 0.6 saat. Okay, dapatlah period. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, next. Dia tanya frekuensi. Semalam pun saya bagi question. Frekuensi sama dengan apa? 1 over period. Okay, so period dah ada, dah gantikan saja. Okay, so dapatlah 1.67. Settle. Okay, dah dapat lihat contoh soalan ni macam ni kita nak guna. Okay, nampak senang je kan? 1, 2, 3 memang senang. Okay. Lepas ni kita nak proceed pada soalan yang susah sedikit. Okay, boleh? Boleh proceed? Boleh, madam. Boleh. Okay, next. Okay, soalan nombor 4.
Alright, a particle move in semicircular paths. Yang ni dia tak buat putaran lengkap lah, tak sampai habis lah, baru buat semicircle saja. Path A kepada path B, okay, dia bagi radius dia. Okay, kalau kita keluarkan information, R 5 meter, constant speed 11. So nilai V adalah 11 meter per second. Okay, dua tu je maklumat dia bagi. Alright. Soalan tanya calculate the time taken, the average velocity and average acceleration untukkan kita punya partikel bergerak daripada point A pergi kepada point B. Ada 3 benda dia suruh cari ni. Okay, tapi maklumat dia bagi 2 je. R dengan V. Okay. So soalan pertama nak cari time taken. Okay, soalan pertama nak cari time taken. Alright, so kita ada nilai V kat sini 11. Okay, so V sama dengan apa? Semua tahulah. Okay, linear motion, V adalah equal to S over T. Alright, so V dah diberi 11. Okay, time kita nak cari. Alright, tapi kita tahu tak nilai S? Tak tahu, dia tak bagi pun. Okay, dia tak bagi pun. Okay, dia tak bagi pun. So dekat sini semalam saya ada bagi satu equation. Okay, saya ada bagi satu equation which is S is equal to R theta. Okay, kalau lihat balik kepada nota kuliah semalam lah. Okay, S tu apa? Okay, S tu adalah the length of circular arc. Okay, maksudnya daripada point A sampai point B ni, yang ni S. Okay, daripada sini. Okay, length of circular arc. Okay, ni adalah S. Okay, S tu unknown. Alright, tapi S sama dengan apa? S sama dengan R theta. Okay, so R dah diberikan 5. Alright, R dah diberikan 5. Tapi theta ni nak ganti dengan berapa? Okay, so kalau lihat kepada diagram ni. Okay, dia buat semicircle. So agak-agak berapa theta ni yang perlu kita ganti kalau dia adalah semicircle? 180. Okay, 180 tu dalam degree. Okay, sebab theta kita SI unit mesti radian lah. Tak nak 180 degree, tukar radian jadi berapa? 180 tu betul. Okay, awak kata theta 180 betul, tak salah. Tapi ni dalam degree. Okay, theta ni angular displacement, wajibnya dalam radian lah. Okay, SI unit ni adalah dalam radian. So kita tak nak dalam degree, kita nak dalam radian. 180 darjah ni sama dengan berapa rad? Pi. Pi rad. Okay, kalau dia lengkap buat satu oscillation, kalau circle satu oscillation lengkap 2 pi rad. Okay, which is 360 darjah kan, satu revolution lah. So kalau semicircle separuh saja, so pi je lah. Okay, pi radian. Boleh kenapa pi kat sini nampak Okay, so 5 darab pi, tekan kalkulator. Awak akan dapat 15.71 meter. Okay, gantikan S ni dengan 15.71. Okay, dapatlah cari masa. Alright. So awak tekan kalkulator, awak akan dapat masa adalah sama dengan 1.43 second. Okay, 1.43 saat. Okay, ni tu soalan A lah. Okay, boleh? Boleh. Okay, next kita teruskan average velocity, V average. Okay, V average sama dengan apa? Kalau dari segi equation, V average adalah sama dengan delta S over delta T. Okay, ataupun dari segi delta S ni maksudnya S final tolak S initial bahagi T final tolak T initial. Okay, so T kita tahu dah daripada point A. Okay, initialnya point A lah. Okay, ini initial kita kata. Initialnya point A, finalnya point B. So masa daripada point A pergi pada point B tadi kita dah calculate dah 1.43 saat. Okay, so kita ganti baliklah time ni adalah 1.43 second. Alright, tapi S tu kita tak tahu. Berapa agak-agaknya S kita nak letak. Okay, dia bukan S yang kita kira 15.71 tu salah tau. Sebab ini adalah delta S. Okay, delta S, change of displacement. Okay, yang kita cari tadi S ni adalah the length of arc. Maksudnya daripada point A sampai kepada point B ni, yang arc yang saya warnakan kuning ni lah. Okay, yang ni lah kita kata semalam the length of a circular arc.
Okay, the length of circular arc. Okay, itu S 15.71 tu. Okay, tapi 15.71 tu bukan di sini kita kena isi. Salah lah. Okay, ni delta S. Change of displacement. Change of distance. Okay, velocity maksudnya change of displacement lah. Okay, so agak-agak berapa nak letak? Okay. So jawapannya adalah 10. Okay, jawapannya 10 Kenapa saya letak 10? Mana yang datang 10 ni? Nampak tak kenapa Gradient. Dia punya panjang. dia punya? Okay, kalau kita lihat ni 5 meter kan yang ni lah. Okay, 5 tambah 5 ni 10. Alright. Okay, actually kalau kita kira dari segi, sebab kita tak tahu tau. Kita tak tahu pun point A ni kat mana dia bermula. Okay, kita tak tahu pun partikel tu nanti sampai point B dekat mana dia berakhir. Okay, maksudnya S initial tu unknown. S final tu pun unknown. Okay, tapi daripada sini dengan sini ni kita boleh lihat, alright, dia punya perbezaan delta dia. Okay, delta S je daripada point A point P lah. Okay, which is kalau kita lihat dari segi change of displacement. Displacement ni semua orang tahu kan? Apa beza distance dengan displacement? Distance ni kita kata scalar quantity, displacement ni vector quantity lah. Okay, ataupun dari seginya distance ni kita kata jarak jauh, perjalanan yang jauh. Okay, ni displacement ni shortcut. Okay, so kalau kita lihat daripada point A dengan point B ni, dia punya delta S je. Ni point B, ni point A. 5 tambah 5. So delta S je is equal to 10. That's why kat sini saya gantikan dengan 10. Okay, maksudnya hasil tolak final ni unknown berapa tak tahu, initial pun tak tahu. Okay, tapi hasil tolak tu mesti akan dapat 10 meter ni. That's why kat sini saya ganti dengan 10. Alright. Okay, boleh nampak kenapa ni 10? Boleh terima? Boleh. Okay, boleh. Alright, so kita tekan calculator, kita akan dapat 6.99 meter per second. Okay, jawapan ni kata to the right sebab dia kata the average velocity kan. So kita dapat positif, so kita tulislah to the right. Okay, sebab velocity is a vector quantity, ada magnitude, ada direction. Alright, next, the last one, average acceleration. Okay, average acceleration, okay, A average. Okay, dari segi equation lah, A average maksudnya delta V over delta T. Okay, delta V maksudnya adalah V final tolak V initial. Okay, delta T kita tahulah masa daripada point A pergi pada point B. Kita dah calculate awal-awal tadi 1.43. Alright. Okay, so sekarang awak kena gantikanlah V final dengan V initial. Okay, so dia bagi tak nilai V? Dia bagi. Okay, dia bagi 11. Okay, 11 meter per second ni ianya adalah nilai speed lah, speed yang constant. Okay, tapi sebab kita nak gantikan dalam average acceleration, ini adalah velocity. Okay, ni velocity. Okay, sebab average acceleration adalah change of velocity divided by change of time. Okay, ni dari segi definition itself lah. Okay, chapter 2 kita belajar definition ni. Okay, so kita kena masukkan velocity. Alright, semalam kan saya bagi tahu. Okay, dia punya magnitude dia memang sentiasa 11. Okay, dia kan constant. Kat mana pun nilai dia punya speed dia tu constant. Alright, tapi dari segi direction akan sentiasa berubah. Okay, velocity change lah. Okay, sebab direction dia sentiasa berubah, that's why dia accelerate. Alright, so kalau kita lihat ni initialnya ni, okay, ni V initial, direction dia upward. Okay, so maksudnya yang V initial tu positif 11. Okay, tapi V final ni, direction dia ke mana? Ni V initial tadi, V final direction dia downward. Okay, so kena letak negatif. Okay, so kita ada negatif 11 tolak dengan positif 11. Then kita bahagilah dengan 1.43. Dapatlah jawapan negatif 15.38. Okay, acceleration ms negatif 2. Alright, disebabkan kita dapat negatif means that dia downwards. Alright, sebab kita lihat kita punya velocity satu upward, satu downward kan. So acceleration kita downward. Okay, boleh. Kenapa yang ni negatif 11, kenapa ni positif 11, nampak
kena consider dia punya direction. Alright? Okay tak? Boleh madam. Boleh. Okay, next. Okay, next. Okay. Dia bagi the radius of the mercury. Alright, dia bagi R. Tapi kalau lihat ni R dia ni. SI unit tak? Kilometer. Tak. Okay. So kena change. Okay, change kepada SI unit. Okay, mesti meter. Okay, kita punya length, S semua mesti dalam meter lah. Okay, tukarlah. So 5.79 darab 10 kuasa 7 kilo. Kilo darab 10 kuasa 3. Alright, meter salin balik. So kita dapatlah R kita adalah 5.79 darab 10 kuasa 7 tambah 3, 10. Okay, ni conversion unit lah, kena tahu And then dia bagi, dia kata the mercury travel around this orbit, okay, in 88 days. Lamanya. Alright. Okay, so dia bagi period. Okay, period 88 hari. Alright, so 88 hari tolong tukar kepada second. Okay, tadi saya dah ajar kan. Alright. So soalan nak apa? Dia suruh calculate the linear speed. Okay, linear speed. Linear speed simbolnya adalah V lah. Okay, linear speed. Nama lain tangential velocity. Dia suka hati dia je dia nak guna ayat apa. Okay, maksudnya simbol dia V tapi dari segi statement tu dia suka tukar-tukar kan. Kadang-kadang dia tanya velocity. Kadang-kadang dia sebut linear speed. Kadang-kadang dia sebut tangential velocity. Alright, tapi sebenarnya tu benda yang sama lah. Cuma nama je yang beza-beza sedikit kan. Tapi actually simbol adalah simbol yang sama lah. Okay, dari segi equation tu equation yang sama. Okay, so V sama dengan apa? Semua tahulah equation. V sama dengan R omega. Okay, R dah ada, gantikanlah. Omega. Omega tak tahu. Tapi awak tahu equation. Omega sama dengan 2 pi over period. Okay, yang ni awak gantikanlah. Okay, make sure period awak tukar kepada second. Radius tadi kita dah tukar kepada meter. Dan dapat jawapan. Okay, yang ni saya tinggalkan tu awak buat sendiri Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Next, kita proceed. Okay, kita proceed lagi. Okay, ada sikit lagi soalan. Alright. Kita tak akan lihat lagi Saya tak akan lihat lagi soalan yang Fx equal to Fc, Fy equal to Fc tu. Yang tu tak nak. Okay, yang tu minggu depan saya nak suruh awak buat hujung minggu ni lah. Okay, nanti minggu depan saya minta awak untuk present Okay. So kita lihat kepada soalan yang berkaitan dengan equation lagi. Alright. Okay, so sekarang kita pindah kepada subtopik yang kedua. Centripetal force. So kat sini kita ada centripetal acceleration dengan centripetal force lah. Alright. So soalan yang pertama, dia bagi nilai V. Okay, V 20. Apa dia bagi lagi? R. Okay, R sama dengan 25 meter. Okay, soalan yang pertama, calculate centripetal acceleration. Apa benda centripetal acceleration tu? Simbolnya adalah AC. Alright. Nama lain adalah radial acceleration benda yang sama. Okay, so AC sama dengan apa? V squared over R. Ataupun AC juga sama dengan R omega squared. Okay, nak guna mana satu terpulang lah. Kalau yang ni kita ada maklumat V, ada maklumat R, so kita guna equation yang pertama. Okay, kita gantikan lah. Okay, awak gantilah V 20. Okay, R sama dengan 25 meter dan dapatlah jawapan. So dapatlah 16. Alright, boleh Okay, next one. Okay, next one. Dia tanya determine atau calculate the time taken for the motorbike to complete one revolution. Okay, ni masa untuk complete one revolution. Masa untuk complete one revolution ni sama dengan apa? Sama dengan apa sebenarnya? Masa yang diambil untuk melengkapkan satu putaran lengkap. Actually ianya adalah apa? 2 pi over 2 pi angular velocity bahagi angular velocity. Maksudnya itu adalah period lah, betul tak? Okay, yang awak sebut tu equation dia. Okay. So soalan ni dia kata dia suruh kita calculate time taken to complete one revolution
Actually soalan tu suruh kita calculate berapa nilai period. Okay. Means that boleh je soalan kata kan, calculate its period, calculate the period. Boleh dia sebut macam tu je. Simple. So awak terus calculate period berapa. Alright. Tapi soalan ni dia tak nak tanya pula calculate the period. Kenapa lah tak tulis je the period berapa, kan senang. Dia tulis ayat panjang ni Okay, so nak bagi tahu kat awak lah, which is sometimes dia akan tulis ayat macam ni lah untuk bagi tahu tentang period. Okay, so ni dia suruh kita calculate period. Alright. Okay. So calculate period. Macam mana nak calculate? Yang diberi velocity. Yang diberi adalah R. Alright. So kita gunalah equation V sama dengan R omega. Okay, V dah ada dah. Okay, V dah ada, which is V sama dengan 20. R ada tak? Ada 25. Tapi nak period. So dekat sini yang awak kena tukar equation lah. Okay, tadi kawan nak bagi tahu period sama dengan 2 pi over omega. Alright. Jadikan omega sebagai subjek. So omega sama dengan 2 pi over period. Okay, so gantikan omega dengan equation 2 pi over capital T. Okay, omega sama dengan 2 pi over capital T. Alright, so rearrange equation ni nanti awak dapatlah cari nilai period. Okay, tekanlah calculator. Yang lain kita dah gantikan. So awak akan dapat period adalah sama dengan 7.85 second. Gitulah. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, next. Okay, next. Okay, sikit lagi. Okay, yang ni memang kita belajar kira-kira je. Okay, nampak simple je kan. Okay, tapi yang simple ni lah kadang-kadang kita tersalah faham kan. Misconception berlaku, so equation kita pun salah. Alright, question number 2. An object is placed on a rotating machine. Okay, radius 8 meter. Dia bagi if the angular displacement. Okay, angular displacement. Okay, simbolnya adalah theta. Okay, so dia bagi theta sama dengan 0.3 t squared. Nampak kat sini dia bagi tahu. Theta measured in radian. Okay, SI unit dia adalah radian lah. Okay, when time sama dengan 5 saat, dia bagi masa, find the angular velocity. Okay, angular velocity simbolnya adalah omega. Alright. Okay, so omega sama dengan apa? Dari segi definition, omega ni angular velocity. Okay, angular velocity. So angular velocity adalah sama dengan angular displacement divide by time. Okay, so angular displacement dah bagi equation 0.3 t squared. Okay, bahagi dengan t lah. Okay, cuma dekat sini kita kena gantilah sebab dia kata bila masa tu 5 saat. Alright, so gantikan T tu dengan 5 saat. So 0.3 T tadi 5 saat. Squared bahagi dengan 5. Dan dapatlah 1.5 radian per second. Okay, yang ni kalau diberi equation lah. Okay, sometimes dia bagi equation, dia bagi omega terus kan dalam radian per saat atau per revolution per minute. Tapi yang ni dia bagi equation pula. So awak kena fikirlah macam mana nak buat. Okay, boleh Okay, next. Ni dia tanya pula tangential linear velocity. Benda apa ni? Ni adalah V. Okay, so V sama dengan apa? V sama dengan R omega. Alright, R dah ada dah ni 8 meter. Okay, omega tadi awak dah kira 1.5. Dapatlah jawapan terus. Okay, 12. MS negative 1. Right. Okay, the next one dia nak tanya apa pula? Centripetal acceleration. AC. Okay. So AC sama dengan apa? AC sama dengan V squared over R ataupun AC sama dengan R omega squared. Okay, so terpulang ke awak nak guna yang mana satu. Sebab awak dah ada V, awak juga ada omega. Okay, mana-mana awak masuk akan dapat jawapan 18 ni. Okay, dua-dua kita boleh guna. Alright, boleh? Boleh tak? Boleh. Okay, so the last one. Okay, nombor 3 ni memang saya kena explain lah. Okay, so minggu depan tutorial, minggu depan saya nak awak bentang lah. Nanti saya bagi list name saya akan keluarkan list name. Siapa bagi jawapan nombor 4, siapa bagi jawapan nombor 5 semua ni. Boleh
Boleh madam. Nanti hujung minggu ni buat dululah sebab semua orang tak buat lagi kan. Kan saya dah bagi equation semalam kan dekat kuliah. Yang ni buat sampai nombor 11. Okay, nombor 4 sampai nombor 11. Okay, kita akan guna equation yang saya ajar semalam lah. Yang fx equal to fc tu. Alright. Ataupun fy equal to fc. Okay, so the last question yang kita akan lihat soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 ni memang saya rasa memang kena terangkan lah. Okay, kena terangkan lah kat sini. Kalau saya buat video pun nanti dia tanya balik nanti. Alright, yang ni maka saya kena terangkan. Alright. So soalan nombor 3. Okay, a car initially travelling eastward. Okay, so maksudnya ini adalah initial velocity. Okay, U. Alright, turns north by travelling in the circular path at the uniform speed as shown in figure 6.6. Okay, ini adalah final velocity. Okay, the length of arc, the length tu yang mana the length? Okay, the length ni yang ni lah. The length of arc A kepada C adalah 235 meter. Okay, so saya tulislah S ABC 235 meter. Okay, and the car completes the turn daripada A sampai point C ni, alright, adalah sama dengan 36 saat. Okay, soalan yang pertama, determine the acceleration when the car is at B. Okay, bila kereta kat point B, located at an angle of 35 degree. Alright, so sebenarnya acceleration yang ditanya tentang kereta tu berada point B ni adalah A apa? Okay, semalam kan saya tunjukkan, saya kata kalau uniform circular motion ni, contohlah kan partikel kita tu, okay, partikel kita tu, okay, ni center lah, center. Okay, partikel kita tu tak kisahlah dekat sini ke, okay, sampai sini ke, sampai sini ke, sampai sini ke, alright. Arah A dia, okay, arah A dia always tunjuk kepada center. Okay, sebab dia centripetal acceleration, ke center seeking kita kata. Okay, arah AC always toward ke center, sentiasa. So point B ni, ni sebenarnya AC dia lah, arah AC dia. Arah AC always toward origin ni kan, center of the circle. Okay, so soalan ni ayat dia cakap panjang-panjang, calculate the acceleration when the car is at B located at angle 35 degree semua ni. Okay, sebenarnya dia tanya tentang apa? Dia tanya tentang AC sebenarnya. Okay, janganlah pening-pening apa benda pula angle 35 degree semua ni. Okay, sebenarnya dia suruh kita calculate nilai AC. Alright. Okay, so kita gunalah equation. AC sama dengan apa? Alright, so AC sama dengan V squared over R. Alright, but the problem is, kita tahu ke nilai V ni? Tak tahu pun. Okay, nampak tak soalan bawah ni baru tanya nilai V ni. The car speed. Ni kat sini baru tanya V. Sudah. Okay, so V is unknown. Alright, and then dia bagi tak radius pun tak bagi. Dia bagi tahu nilai S dan juga nilai T lah. Okay, so ada information dekat sini sebenarnya. Alright. Okay, so macam mana nak cari nilai V? Tadi saya dah bagi equation kan. Yang kita tengok tadi, soalan mana tadi yang kita ada semicircle tadi. Okay, kita ada soalan semicircle tadi. Alright, so V sama dengan apa? V sama dengan S over T. Okay, so S kita dah ada dah. S dah bagi dah the length of arc. Okay, the length of circular arc S 235 meter. Okay, kita gantikan. S ni 235. Okay, dia bagi tak masa? Yes, dia bagi 36. So boleh tak cari nilai V? Boleh. So dapat V dekat sini. Okay, so akan dapat V adalah 6.53 ms negatif 1. So yang kita buat ni menjawab soalan yang bawah ni. Okay, the car speed. Nampak tak jawapan 6.53? Betul lah tu. Okay. So nanti yang ni boleh salin kat bawah lah. Alright. Okay. So dah dapat nilai V, kita gantikan lah. Okay, kita gantikan nilai V dah ada dah 6.53. Okay, kita nak cari A kan. So A sama dengan V squared over R. Tapi tahu tak R? Tak tahu. So apa lagi information yang kita boleh guna daripada equation S, daripada nilai S. So tadi kita dah tengok pada equation soalannya apa? Semicircle tadi kan, soalan nombor apa dah lupa dah. Okay, so kita ada S sama dengan R theta. Okay, so S ni adalah sama dengan, berapa S kat sini? Dia bagi 235. Okay, R nak cari. Okay, so saya nak tanya awak, theta kat sini berapa?
Kalau tadi kita buat soalan semicircle, betul tak? Jadi tadi awak kata semicircle 180 degree pi. Yang ni dia buat semicircle kan ni? A ke C ni? Ya. Berapa dia punya angle dekat sini? Daripada A pergi pada C. Berapa theta saya nak ganti? 55. 55? 55? Ya. Theta mesti dalam radian. Okay. Tak nak guna angle, tak nak guna degree. 7/36 pi. Ha? Berapa? 7/36 pi. 7/36 pi. Macam mana dapat 7/36 pi? Okay. Okay, kita lukis balik kita lukis circle Kejap, mana pen saya hilang tiba ni. Okay, kalau lihatlah circle yang saya lukis ni. Okay, one revolution, satu putaran lengkap, matematik dia mesti lengkap 2 pi, betul tak? Ya. Okay, tadi kita buat soalan semicircle, separuh. Tadi awak kata berapa separuh? 180. Pi. 1 pi. Nampak tak yang ni A kepada C ni dia potong pula separuh lagi ni. Tu berapa ni? 90. Ha? Tak dengar? 1/2 pi. Apa dia? 1/2 pi. Pi per 2. Kita tak nak guna yang 90 degree semua tu. Okay, memang kita tahu yang ni 180 darjah kan. Okay, kalau lengkap sampai habis 360 darjah. Kita nak guna yang dalam radian. Theta kita mesti dalam radian. Mesti dalam pi tu. So kalau tadi semicircle. Okay, semicircle. Tadi pi je. Okay, pi radian lah. Okay, pi rad. Alright, tapi kalau kita lihat ABC ni. Kan yang ni semicircle kan. Dia potong yang tak nak. So maksudnya kita ada pi per 2. Nampak sekarang kenapa pi per 2 saya gantikan kat sini? Nampak. Nampak Okay. So kita tekanlah kalkulator, kita akan dapat R dia adalah sama dengan 149 meter. Besar sungguh radius dia. Okay. So kita gantikan equation V square over R. So R kita 149. Alright. So tekanlah kalkulator, kita akan dapat acceleration, centripetal acceleration 0.286 ms negatif 2. Okay. Ni baru soalan A, tapi soalan ni memang saya cakap lah soalan ni memang luar biasa punya soalan. Okay, sebab kadang-kadang memang student dia tak boleh nak keluarkan information yang pi per 2 ni. Okay, yang tu lagi tak nampak. So soalan ni agak tricky sedikit lah. Alright, boleh semua? Boleh. Boleh. Okay, next kita proceed. Okay, the car speed. Tadi saya katalah the car speed. Kita dah jawab soalan tadi yang 6.53 ke atasnya. Okay, yang 6.53 ni. So boleh tulis balik lah. Okay, nak salin balik dia punya cara kerja pun boleh ataupun tulis je lah V sama dengan 6.53. Sebab actually kita dah cari dekat atas. Alright. Okay. The last soalan lah. Ni memang lagi best nak explain. Kenapalah soalan ni luar biasa sangat. Okay. So yang ni dia suruh kita calculate average acceleration. Alright. So dari segi definition, okay, chapter 2 A average. Alright, adalah sama dengan apa? Okay, adalah sama dengan V average over delta T lah. Okay. V average over delta T. Alright, ataupun dari segi kita tengok balik chapter 2, A average ni adalah sama dengan delta V divided by delta T. Okay, atau lah. Okay, so kita boleh guna mana-mana lah. Okay, ataupun kita guna yang the second one. Okay, benda yang sama je sebenarnya. Okay, so sekarang T tak ada masalah. Kita memang tahu nilai T ni. Okay, interval dia 36. Alright, the problem is delta V. Okay, so berapa nak ganti? Alright. Okay, kalau kita lihat, okay, tadi awak dah kira dah. Awak kata awak dah kira dah ni madam, V 6.53. Okay, so kalau awak fikir 6.53 mungkin awak akan buat 6.53. Kan sebab kita kata uniform circular motion, nilai V kan sama.
So maksudnya delta V ni V final 6.53, V initial pun 6.53. So kalau kita buat ni dapat kosong bahagi something kan. Alright, mana ada jawapan? Kosong. Sedangkan nampak tak kat sini? Okay, so ni sebenarnya salah lah. Okay, kalau kita guna konsep 6.53 ni kita faham. Okay, awak faham V initial 6.53, V final, ni V final. V final 6.53, V initial 6.53. Okay, salah lah. Okay, sebab 6.53 ni adalah speed. Dia punya magnitude. Okay, nilai dia memang 6.53. Okay, initial velocity nilai dia 6.53. Okay, final velocity nilai dia 6.53. Alright. Tapi, nampak tak kalau lihat kepada diagram ni, direction dia ni. Okay, saya padamlah yang ni. Okay, direction ni. Direction U dengan direction V ni. V upward. Tapi U, dia bukan main paksi Y. Dia main paksi X pula. Okay. Kalau kita patah balik kepada soalan yang semi-circle tadi kan, yang ni. Ni tak ada masalah madam. Okay, tak ada masalah kan. Average acceleration nampak tak kita boleh buat. Okay, negatif 11, final sebab dia negatif sebab kat bawah. Okay, initial 11 juga. Tapi kalau lihat ni paksi Y. So upward. So dia jadi positif. So ni tak ada masalah. Kita tahulah positif 1, negatif 1. Sebab dia berada pada paksi Y dua-dua. Okay, tapi soalan ni punya dah luar biasa. Okay, sebab point A ni, velocity dia terletak pada paksi X. Yang point C ni pula, final velocity dia pada paksi Y. Dah sudah. Macam mana nak buat? Okay, so yang ini kita tak boleh tolak macam biasa lah. Okay, kita kena lihat. Kita tak boleh anggap yang U ni positif 6.53 sebab ke kanan. Okay, final velocity ni awak kata positif 6.53 sebab upward. So memang awak, kalau awak buat 6.53 positif, 6.53 positif, jadi kosong dua-dua, habis cancel kan. So dapat jawapan kosong. So salah lah. Okay, so fahaman tu salah. Okay, tapi konsep ni, yang misconception ni biasa berlaku lah dalam exam. Okay, biasa berlaku, student akan kira macam ni. Okay, dia akan fikir macam tu. Alright. So kalau kita lihat ni, dia melibatkan paksi X dengan paksi Y. Okay, kalau kita lukis balik, okay. Sebab awak tak belajar triangle method tau. Okay, awak tak belajar triangle method lah. Okay, syllabus tu dah dibuang. So harap soalan ni tak akan tanya lah. Okay. So kalau lihat tadi arah U kita macam ni. Okay, to the right. Okay, final velocity ke mana dia utara kan. Macam ni lah. Upward. Okay. So kita kena buat triangle method, head to tail. Okay, rasanya awak belajar kat sekolah dulu kot, head to tail, head to tail. Alright. So V kita ni macam ni. Okay, ni V. Alright. So sekarang apa yang perlu kita buat? Okay. Saya padamlah. Okay, saya tulis V kat sini. Okay, this one adalah V. Okay, upward. So kita nak buat head to tail maksudnya vektor kita ni vektor 1, vektor 2 kita kena tambah. Okay. So head to tail ni maksudnya ini head. Okay, ni tail lah. Okay, head ni tail. Alright, ini head vector. Okay, so kita kena combine antara head to tail vector U dengan vector V. Okay. Okay, anggap exam tak keluar macam ni sebab awak tak belajar. Okay, dulu punya syllabus ada. Okay, soalan ni sebab tu kena buang ni. Nanti saya tanya balik penyelaras. Okay. So, kalau kita lukis, okay, kita terpaksa jadikan U kita ni opposite. Okay, memang kita punya U kita daripada soalan dia sebut eastward. Okay, eastward kita tahulah. Okay, north, south, west, east. Okay, ke timur lah kan. Okay, U dia akan jadi to the right. Tapi kenapa saya jadikan dia sebagai negative U? Okay, sebab saya nak buat konsep head to tail. Okay, head to tail. Okay, triangle method. Okay, maksudnya head vektor yang pertama, dia mesti jumpa tail vektor kedua. Ni kan tail. Okay, ini head. Alright. So vektor kedua V dia macam ni. Alright. Saya tak boleh lukis macam ni. Kalau saya kata saya nak lukis U macam ni, V macam ni. So salah ni. Sebab yang ni head to tail ni kat sini dari segi direction dari segi diagramnya ni. Okay, sebab kita akan buat pula nanti dia punya resultant dia kat sini. So yang ni tak boleh lah.
Okay, tak boleh. Alright, so kita akan buat macam ni lah, head to tail, head to tail. Okay, so kita terpaksa jadikan ni sebagai negative U lah. Alright, okay. So macam mana kita nak solvekan delta V ni? Okay, delta V ni adalah change of velocity lah. Okay, so bila kita ada dua vektor, okay, sebab dia melibatkan satu paksi X, satu paksi Y kan. Okay, V ni paksi X, paksi Y. Yang U ni paksi X. Okay, so mana delta V dia tu? This one. Okay, hypotenuse. Okay, so delta V ni adalah hypotenuse ni. Okay, so saya tulis balik kat bawah. Mana nak tulis Nak bagi nampak juga ni yang ni salah ni. Tak apalah, saya padam lah yang ni. Yang ni saya dah bagi tahu tadi kan. Ni salah tau. Okay. Alright. So sekarang kita salin balik. Okay, delta V ni sama dengan apa? So delta V ni adalah hypotenuse kepada V dengan negatif delta U ni. Negatif delta U pula. Negatif U lah. So delta V ni adalah hypotenuse. So kita ada V squared tambah dengan negatif delta U squared. Okay. So nilai V dengan nilai U memang dua-dua nilai yang sama, 6.53. Okay, this one point 6.53. Okay, awak tekan kalkulator, square root semua ni awak akan dapat 9.23 meter per second. Okay, ni ganti 9.23. Alright, masa kita dah ada lah 36 saat. Then dapatlah jawapan. Dapat jawapan sama kat atas ni 0.256. Okay, gitulah. Alright. Tapi memang soalan ni luar biasa sedikit. Okay. Kita anggaplah tak keluar exam sebab awak tak belajar pun triangle method head to tail ni. Boleh? Janganlah risau sangat. InsyaAllah. Boleh tak? Boleh. Okay. So kita dah dapat dia punya magnitude. Okay, sebab soalan tanya acceleration, maksudnya mesti ada magnitude, mesti ada direction lah. Yang ni dia cari direction, dia guna tangent theta. Dia guna tangent theta. So maksudnya equation kita theta sama dengan up tangent. Okay, theta sama dengan up tangent. V bahagi dengan U. Okay. So up tangent nilai V 6.53. Nilai A pun nilai V U pun 6.53. Okay, magnitude dia sama. Cuma satu positif, satu negatif lah. Yang ni negatif kan. So that's why lah kat sini dia bagi jawapan above negative x-axis. Okay, yang ni memang kita tekan calculator, up tangent satu akan dapat 45 degree. Okay, 45 degree. Alright. Tapi kenapa dia sebut above negative x-axis? Okay, sebab kita punya nilai x ni, okay, kita punya nilai x ni negatif lah. Okay, negatif. So that's why lah above negative x-axis. Okay, kita anggaplah soalan ni memang luar biasa sikit sebab menggunakan konsep triangle method ni. Head to tail, head to tail. Boleh Boleh tak? Boleh. Okay. So kalau tak ada apa-apa, yang tu je lah kot untuk hari ni. Okay, nanti saya akan keluarkan list nama untuk siapa kena present soalan nombor 4 sampai soalan nombor 11. Boleh Nanti siapkan mana-mana yang kosong lagi tu. Nanti saya akan bagi recording Google Meet ni. Okay, mungkin ada yang dah screenshot kan. Okay, kalau tak sempat screenshot tadi, nanti saya akan bagi recording dia. Boleh? Nanti lengkapkan chapter 6 yang depan-depan Alright, so kalau tak ada apa-apa yang tu je lah untuk hari ni. Terima kasih semua. Thank you, Madam. Thank you, madam. Thank you.